Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yusma'. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberikan keizinan dan kesempatan daripada Allah Azza wa Jalla untuk kita temu semula dan sambung pengajian kita bersama bagi Nazam Az-Zubat ataupun Saffatuz Zubat karangan Al-Imam Ibn Raslan rahimahullahu ta'ala. Yang mana kita berhenti di akhirnya pada bait yang ke-99, iaitu kata pengarang kita rahimahullah, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain wa ma'u maghsulin lahu hukmul mahal idh la taghayyurun bihi hinan fasal. Adapun air basuhan tempat yang najis itu hukumnya sama dengan hukum tempat yang dibasuhnya apabila tidak ada perubahan pada sifat air tersebut ketika ia berpisah dari tempat yang dibasuhnya itu. Jadi pada rangkaian yang ke-99 ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak membicarakan tentang satu perbahasan di dalam bab taharah dalam ilmu fiqh sebagai perbahasan ghusalatul ma'. Okey, permasalahan ni dikenali sebagai permasalahan ghusalatul ma' di kalangan ulama fiqh. Dan dia sebenarnya ada iras dengan perbahasan air musta'mal. Okey, dia ada iras dengan perbahasan air musta'mal. Dia ada iras dengan perbahasan air musta'mal. Cumanya air musta'mal apabila kita bicara tentang air yang kita telah gunakan, okey, untuk mengangkat hadas. Air musta'mal adalah air yang kita telah menggunakan untuk mengangkat hadas. Okey. Kita cakap untuk taharah yang fardu. Dan wa kullu mastu'mila fi tathhiri fardin wa qalla laysa bitahuri. Air musta'mal adalah perbahasan tentang air yang kita telah gunakan untuk mengangkat hadas ataupun untuk taharah yang fardu. Adapun ghusalatul ma', perbahasan pada rangkaian ke-99 ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ma'u maghsulin ataupun kita cakap ghusalatul ma', dia adalah air yang kita telah gunakan untuk menghilangkan najis. Ghusalatul najasah ni adalah air yang kita telah gunakan untuk menghilangkan najis. Jadi kata pengarang kita, wa ma'u maghsulin, adapun air basuhan tempat yang najis itu. So untuk kita faham permasalahan ni dengan baik. Okey, sekejap. Okey. Untuk kita faham permasalahan ini dengan baik, kita kena dapatkan gambaran dia dululah. Jadi bayangkan kita ada pakaian ataupun baju, okey. Padanya ada najis. Okay, pada pakaian atau baju itu ada najis. Kemudian kita tuangkan air atas pakaian tu untuk menghilangkan najis tersebut. Bayangkan ada pakaian itu bernajis, kita tuangkan air di atas pakaian tersebut. Bila kita tuangkan air itu akan membersihkan kawasan yang ada najis itu, kemudian dia mengalir ke bawah lah. Okey, kemudian dia mengalir ke bawah. Sekarang ni, air yang mengalir ke bawah ni, air yang kita cakap lebihan daripada dia membasuh najis yang ada dekat pakaian tadi. So kita ada pakaian, kita tuang air daripada atas, kemudian akan ada air yang menitik yang turun ke bawah. Air yang menitik yang turun ke bawah itu adalah
dipanggil ghusalatu an-najasah. Okey, ghusalatu an-najasah. Jadi apa hukum ghusalatu najasah ni? Air yang lebihan yang menitik tadi lepas kita dah gunakan untuk basuh tu, dia kita tengok keadaan. Okey. Kata pengarang kita lahu hukmul mahal. Dia hukumnya adalah sama dengan hukum tempat yang dibasuhnya. Hukumnya adalah dari sudut dia suci atau tak suci adalah sama dengan hukum tempat yang dibasuhnya. Apa maksud dia tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya Imam Ibn Ruslan nak bagi tahu, jika tempat yang bernajis tadi iaitu pakaian tadi tu, setelah kita tuangkan air atas dia, najis tu pun hilang, okey, dan pakaian tu jadi bersih. Pakaian tu bersih. Maka lebihan air tadi, ghusalatun najasah tadi, lebihan air ni tadi, air basuhan ni tadi, yang menitik turun ke bawah tu, hukumnya pun suci juga. Macam hukum pakaian tadi. Pakaian tadi hukum dia suci bila hilang najis. Air yang mengalir turun ke bawah tu pun juga suci. Sebab hukum dia adalah hukum tempat tu. Hukum tempat yang dibasuh. Macam dia kata dekat sini, hukumnya sama dengan hukum tempat yang dibasuhnya. Jika tempat yang dibasuhnya tadi itu masih lagi bernajis, ada najis lagi, maka air yang turun ke bawah tadi, air yang menitik yang turun ke bawah tadi, air basuhan ni tadi, dia pun najis juga. Hukumnya najis juga. Dan dalam permasalahan ghusalatun najasah ni, ulama kita kata ada 4 syarat yang kita kena faham. Untuk dia jadi suci, untuk kita menganggap air lebihan tadi, daripada basuh najis tu suci, ada 4 syarat. Pertama, air tu mesti dia yang datang ke atas najis. Dia mesti yang warid. Warid ni maksudnya air tu yang didatangkan najis. Air tu yang dituangkan. Bukan najis tu yang dimasukkan ke air. Sebab kalau najis tu dimasukkan dekat air, air tu akan jadi air yang mutanajis. Jadi syarat pertama, bila kita bahas tentang lebihan ataupun air basuhan ni tadi, untuk daripada membasuh najis ni, kita kata hukumnya suci dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Yang pertama, air tu warid. Maksudnya air tu yang datang, dituangkan ke atas najis. Kedua, lepas air tu dituangkan ke atas tempat yang ada najis tu, pakaian contohnya ada najis, tempat yang ada najis dekat pakaian tu menjadi bersih, suci. Okay, tempat yang ada najis tadi pada pakaian itu menjadi bersih dan suci setelah dituang air. Syarat yang ketiga, air lebihan dan basuhan itu dia tak berubah sifat dia. Kalau dia berubah sifat dia dengan salah satu sifat dia lah dengan najis tu, contohnya berubah bau dia atau berubah warna dia atau berubah rasa dia, maka dia tak suci lah. Okay, maka dia tak suci. Itu yang ketiga. Air itu tidak berubah. Yang ketiga, syarat dia air itu tak berubah. Yang keempat, berat air itu, kadar air itu sama. Maksudnya sama setelah kita mengambil kira ada kadar yang diserap oleh pakaian tu. Contohnya, kita tuang air 100 ml. Kita tuang air 100 ml. Kemudian bila kita kumpulkan balik air basuhan dengan air basuhan tadi tu, air lebihan daripada basuhan najis tadi tu, kita dapati kadarnya 95 liter. 95 mililiter. Jadi 95 mililiter kurang daripada 100 mililiter. Kekurangan ini tak mengapa jika kita mengambil kira kawasan tadi tu, iaitu pakaian tu dia ada serap air sikit. So syaratnya sebenarnya yang keempat adalah air itu dia punya bilang berat dia ataupun kadar dia sama. So sepatutnya kalau tuang 100 mililiter, air lebihan basuhan bawah tu pun 100 mililiter juga. Kalau tak jadi 100 mililiter pun, kita cakap jadi 95 mililiter contohnya, kita cakap 5 mililiter tu diserap oleh pakaian tu. Itu tak apa. Okay? Itu tak apa. Tapi katakanlah
kita tuang 100 ml, tiba-tiba jadi 110. Bertambah, okay? 115. Maka dia tak penuhi syarat. Jadi, bila penuhi keempat-empat syarat ni, dipenuhi keempat-empat syarat ni, barulah kita cakap air basuhan tadi, air lebihan, air lebihan basuhan najis tadi, hukum dia suci. Air lebihan basuhan najis tadi, hukum dia suci. Dengan berapa syarat? Dengan 4 syarat. Pertama, air tu warid, kita yang tuang dia yang dituangkan ke atas air, dituangkan ke atas najis. Pertama, warid. Kedua, kawasan yang dibasuh itu bersih. Kawasan ada najis tu, yang dibasuh tu dah jadi bersih. Yang ketiga, air tu tak berubah sifat dia. Yang keempat, air tu berat dia tak bertambah. Setelah kita mengambil kira, mungkin pakaian tu boleh serat air sikit kan. Air dia tak bertambah. Kalau penuhi empat-empat syarat ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka air lebihan basuhan najis tu tadi hukumnya suci. Dia tahir, tapi dia bukan suci dan menyucikan. Dia bukan tahirun mutahhir, tak. Dia hanya tahir sahaja. Tahirun ghairu mutahhir. Dia suci tetapi tidak menyucikan. Dia umpama macam air musta'mal. Air musta'mal pun tuan-tuan dan puan-puan tahu dia tahir tapi tidak mutahhir. Jadi kesimpulan dia, saya nak mudahkan lagi, air lebihan basuhan najis ni yang dipanggil ghusalatun najasah ni, hukumnya adalah suci dan tidak menyucikan jika dipenuhi 4 syarat tadi. Air itu yang dituangkan ke atas najis, dia yang warid. Kawasan yang ada najis tadi pada pakaian tu telah suci setelah dituang air. Yang ketiga, air itu tidak berubah sifat dia. Yang keempat, air itu tadi tidak menambah berat dia. Tidak tambah dia punya kadar atau berat dia setelah kita mengambil kira kadar yang boleh diserap oleh pakaian tu. Setelah kita mengambil kira kadar yang boleh diserap oleh pakaian tu. Kalau penuhi empat-empat syarat ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka dia akan jadi air yang suci tetapi tidak menyucikan. Kalau dia tak penuhi salah satu daripada 4 syarat ni, ghusalatun najasah, air lebihan basuhan najis tu tadi, dia akan jadi air yang mutanajis. Kalau dia tak penuhi 4 syarat ni, dia jadi air mutanajis. Okey. Akan jadi air mutanajis. So itu perbahasan pada rangkap yang ke-99 ini. Jadi kalau kita baca balik apa yang Imam Ibn Ruslan sebutkan, wa ma'u maghsulin lahu hukmul mahal idza taghayyurun bihi hinan fasal. Adapun air basuhan tempat yang najis itu hukumnya sama dengan hukum tempat yang dibasuhnya apabila tidak ada perubahan pada sifat air tersebut ketika ia berpisah dari tempat yang dibasuhnya itu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, sebenarnya Al-Imam Ibn Ruslan menyebutkan 2 daripada 4 syarat yang saya sebut tadi. Okey, saya tambah lagi 2 syarat dan dalam rangkap ini Imam Ibn Ruslan sebutkan 2 daripada 4 syarat. So selesai itu permasalahan apa yang dipanggil sebagai ghusalatun najasah. Seterusnya rangkap yang ke-100. Cuma ada beberapa permasalahan lain tentang ghusalah ni. Kalau baju itu bernajis dan kita tuang air atas dia untuk bersihkan dia, maka kita dah bahas tadi dia akan jadi ghusalatun najasah dan hukum airnya suci tetapi tidak menyucikan. Dengan berapa syarat? 4 syarat. Macam mana kalau pakaian itu pakaian yang memang bersih, tak ada najis pun, kita tuang air kat dia. Mungkin pakaian tu ada bau peluh sikit, kemudian kita tuang air kat dia. Apa jadi? Lebihan air itu akan jadi suci dan menyucikan. Tahir dan mutahhir. Tahirun mutahhir. Kalau pakaian itu suci. Seterusnya, pada rangkap yang ke-100, kata Imam Ibn Ruslan rahimahullah, wal yu'fa an nazri damin wa qayhi min bathratin wa dummalin wa qarhi.
Dan dimaafkan najis yang berupa darah, juga nanah yang sedikit dari jerawat, bisul dan luka. Wal yu'fa, dimaafkan daripada, maksudnya dia masih lagi najis tapi menjadi najis yang dimaafkan. Apa najis yang dimaafkan ni? Nazri damin. Nazr maksudnya qalil. Maksudnya wal yu'fa an nazri damin, maksudnya wal yu'fa an qalili damin wa qayhi, nanah. Dam darah, qay nanah. Qayh nanah. Bathrah jerawat, dummal bisul. Qarh luka. Qarh ataupun qurh, dua-dua boleh, jamak dia quruh. Maksudnya luka. Plural dia quruh. Singular dia mufrad dia adalah qarh boleh ataupun qurh, dua-dua boleh. So sebenarnya Imam Ibn Rushd sekarang nak bincang tentang permasalahan najis yang dimaafkan dari sudut darah dan juga nanah. Okey. Kata Imam Ibn Rushd rahimahullah, wal yu'fa an nazri damin, dan dimaafkan najis yang berupa darah yang sedikit. Nazri damin, qalidi damin, darah yang sedikit. So dalam permasalahan darah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada beberapa perincian yang tuan-tuan dan puan-puan kena fahamkan, kena cuba untuk fahamkan. Dia ada beberapa perincian. Pertama, kalau kita bicara tentang darah daripada najis yang mughalladhah, maksudnya darah daripada anjing dengan khinzir, maka dia tak dimaafkan secara mutlak. Darah daripada anjing dan khinzir dia tak dimaafkan secara mutlak. Kata Imam Ar-Ramli dalam syarah beliau Fathur Rahman kepada Zubat ni, ammal kalbu wal khinziru wa far'uhuma fala yu'fa an syai'in minhu. Adapun darah daripada anjing dengan khinzir dan yang lahir daripada kacukan keduanya atau salah satu daripadanya, fala yu'fa an syai'in minhu, maka darahnya tak dimaafkan. Jadi darah ni, kita pergi situasi pertama. Situasi pertama dia, kalau darah daripada najis mughalladhah, maka darah itu tak dimaafkan secara mutlak. Tak dimaafkan secara mutlak. Kalau dia bukan daripada najis mughalladhah, maka dia ada perincian. Okey? Contohnya darah binatang lain, darah manusia sendiri. Jika darah tu, kita bicara darah yang tertumpah dekat air ataupun darah yang masuk dalam air, maka itu pun tak dimaafkan. Kita ada secawan air, tumpah padanya beberapa titik darah. Berapa titik darah tu tadi, walaupun dia tak ubah air itu tetap mutanajis. Dan darah tu bukan najis yang dimaafkan. Sebab najis yang dimaafkan ini, jika kita bicara air, dia ada dua sahaja. Satu, jika ada binatang yang dia ada darah yang tidak mengalir dan dia mati dalam air tu, dia jadi bangkai. Okey. Yang tu dimaafkan najis tersebut jika dia jatuh dalam air. Kedua, najis yang terlalu kecil, terlalu sedikit. Contohnya yang ada pada kaki lalat. Apabila kalau lalat tu celup kaki dia dalam air. Dua itu sahaja. Kan? Dua itu sahaja. Okey. So selain daripada dua najis tadi yang kita dah pernah belajar sebelum ni, iaitu daripada bangkai binatang yang mala nafsalahu sa'ilah, yang dia tak ada darah yang mengalir, dan juga najis yang terlalu sikit, mala yudrikuhu at-tarf. Selain daripada dua najis ini, najis lain kalau dia jatuh dalam air, dia tak dimaafkan. Termasuklah darah. So darah walaupun sedikit, kalau dia jatuh dalam air tak dimaafkan. So kita kena faham, situasi pertama darah adalah darah yang najis mughalladhah, daripada najis mughalladhah. Darah anjing ke, darah khinzir ke, darah kacukan anjing dan khinzir, darah kacukan anjing dengan kambing ke, itu tak dimaafkan secara mutlak. Okey. Yang kedua, jika darah tu jatuh pada air, tak dimaafkan juga. Tak dimaafkan juga. Air tu jadi mutanajis.
Yang ketiga ni, ni yang kita nak bahas. Darah tu kena pada pakaian atau badan kita. Bukan air, dia kena pada pakaian atau badan. Bila dia kena pakaian atau badan kita, dan darah tu darah ajnabi, bukan darah kita sendiri. Mungkin darah binatang lain. Okey, darah binatang contohnya. Ada contohnya terpecik darah binatang tertentu dekat pakaian dia contoh. Dan darah yang terpecik yang ada kat pakaian dia ni daripada binatang ni, kita panggil darah ajnabi, bukan darah dia sendirilah. Apa yang bukan darah dia sendiri dia panggil darah ajnabi. Okey, damu ajnabiyin. Darah ajnabi. Darah ajnabi ini dia dimaafkan. Dia najis yang dimaafkan jika ianya sedikit. Darah ajnabi dia dimaafkan jika ianya sedikit. Darah ajnabi dimaafkan jika ianya sedikit. Tapi kalau darah, okey, dan sedikit dekat sini dia mengikut uruf. Mengikut uruf. Apa yang uruf mengatakan tu sedikit, sedikitlah. Apa yang uruf kata tu banyak, banyak. Okey. Darah ajnabi maksudnya bukan darah orang tu sendiri, darah orang lain ke, darah binatang lain ke, kalau ada pada pakaian dia atau terpecik pada badan dia, maka dimaafkan pada kadar yang sedikit. Itu yang dimaksudkan dekat sini. An-nazri damin, qalili damin. Okay, darah ajnabi. Tapi kalau darah dia sendiri, dia boleh dimaafkan walaupun darah tu banyak. Kalau darah dia sendiri, najis itu boleh dimaafkan walaupun kita cakap darah yang keluar tu banyak. Okey? Jika darah dia sendiri. Dengan syarat darah yang banyak tu daripada diri dia sendiri keluar bukan kerana perbuatan dia. Bukan dia yang nak keluarkan darah tu. Contohnya kalau dia tengah solat, contohnya bila tengah solat keluar darah daripada hidung agak banyak. Batal solat? Tak batal. Okey, tak batal. Sebab walaupun darah yang keluar tu banyak, tapi memandangkan dia darah daripada diri dia sendiri, maka dimaafkan. Ataupun dia ada banyak jerawat ke contoh, pecah banyak keluar darah. Ataupun dia ada luka, tiba-tiba luka dia keluar darah banyak. Semua tu kalau daripada darah dia sendiri dimaafkan walaupun kadarnya banyak ikut uruf. Walaupun kadarnya banyak mengikut uruf. Dengan syarat darah tu keluar bukan kerana perbuatan dia sendiri. Okay, dengan syarat darah tu keluar bukan dengan perbuatan dia sendiri. So itu darah dia sendiri. Beza dengan perbahasan kita cakap tadi darah ajnabi. Okay, beza dengan darah ajnabi. Okay. So itu tentang perbahasan darah. Kalau anda bacakan sedikit ibarat daripada kitab Fathur Rahman ini karangan Syihab Ar-Ramli. Ayah Syihab Ar-Ramli ni ayah. Kata beliau, wa kharaja biqaulihi nazrin al-kathir urfan. Al-kathiru urfan. فلا يعفى عنه إن كان من غيره أو حصل بفعله. Okay. Kalau darah tu banyak secara uruf, tak dimaafkan sekiranya darah yang banyak tu min ghairihi, daripada yang lain, darah ajnabi. Au hasala bi fi'lih, ataupun darah yang banyak tu keluar kerana perbuatan dia sendiri pun tak dimaafkan. Ka'an asarah. Mungkin dia picit jerawat tu ke. Asarah ni maksudnya dia pulas lah. Mungkin dia picit jerawat dia ke contohnya. Ataupun dia paksa apa-apa untuk keluarkan darah kat mana-mana. Perbuatan dia sendiri. Okey. Ataupun ada luka kemudian dia tekan-tekan ke tempat luka tu bagi keluar darah contohnya. Maka waktu tu kalau keluar darah yang banyak tak dimaafkan. Tapi kalau keluar darah tu banyak dengan sendiri,
wa illa ufiya anhu aidha. Kalau jika dia tak keluarkan darah tu dengan perbuatan dia sendiri, maka darah yang banyak tadi tu pun dimaafkan juga. Wa illa ufiya anhu aidha. Okey. So itu tentang isu darah secara ringkasnya lah. Dan disebutkan juga oleh para ulama kita, macam Ana cakap tadi, banyak dan sedikit dekat sini dia berbalik kepada uruf. Dia berbalik kepada uruf. Dia tak ada kadar tertentu. Apa yang uruf menganggapnya banyak, banyak. Apa yang uruf menganggap sikit, dia sikit. Kemudian, begitu juga ulama ada bahas, jika orang tu dia ada buat derma darah, ataupun dia ada buat bekam, al-hijamah, ataupun dia keluarkan darah je, al-fast, keluarkan darah je. Dia bekam ke, dia keluarkan darah ke, dia derma darah. Kemudian ada saki-baki darah yang tertinggal, maka yang tu dimaafkan jika sedikit. Okey, itu dimaafkan juga jika sedikit. Seterusnya kata pengarang, waqaih. Nanah juga dimaafkan jika ianya sedikit. Nanah dimaafkan jika ianya sedikit. Dan sebenarnya nanah ini, kata para ulama, dia asalnya darah lah. Dia darah kemudian dia yastahil, dia berubah menjadi nanah. Begitu juga jerawat dan bisul dan luka. Okey, jerawat, bisul dan luka. Sebab ini perkara-perkara yang boleh keluar darah daripadanya. Perkara-perkara yang boleh keluar darah daripadanya. Jadi kalau keluar nanah ke, keluar darah daripada jerawat ke, daripada bisul ke, ataupun luka sendiri, maka hukum dia macam tadi, seperti yang diperincikan tadi. Kalau ianya keluar sedikit, kalau ada sedikit dimaafkan. Kalau banyak tak dimaafkan. Okay, kalau banyak tak dimaafkan. Kalau banyak tu daripada dia sendiri, banyak tu daripada dia sendiri, maksudnya daripada jerawat dia sendiri keluar darah banyak, daripada bisul dia sendiri keluar darah banyak, daripada luka dia sendiri keluar darah banyak, dan dia tak buat apa-apa perbuatan untuk keluarkan darah tu keluar sendiri, maka dimaafkan walaupun banyak. Okey, maka dimaafkan walaupun banyak. Okey. Okey, selesai. Dan antara contoh untuk darah yang sedikit juga, jika ada nyamuk yang mati, contoh. Ada nyamuk mati, mungkin kena pukul ke apa, ada darah, dia keluar darah kan. Maka itu pun dimaafkan juga. Darah yang keluar tadi sikit tu, itu pun dimaafkan juga. Darah yang ada daripada binatang-binatang yang kita cakap ma la nafsa lahu sa'ilah. Dia tak ada darah yang mengalir. Darah dia sedikit je keluar, itu pun dimaafkan. Habis rangkap 99 dan 100. Okey, rangkap 99 dan 100 habis. Seterusnya kita masuk rangkap 101 tentang bekas atau bejana. Babu al-aniyah. Okey, al-aniyah. Jadi kata Imam Ibn Raslan rahimahullah, yubahu minha tahiru min khashabi ghairihi li fiddatin aw zahabi. Okey. Dibolehkan daripada bejana ataupun bekas. Okey. Dibolehkan daripada bejana wadah untuk dipakai, yakni yang suci. Okey. Yang baik yang terbuat dari kayu atau yang selainnya. Min khashabi, maksudnya daripada kayu ataupun selain kayu. La fiddatin aw zahabi, dan tidak boleh yang diperbuat daripada perak ataupun emas. Jadi sekarang kita nak bahas tentang hukum bekas atau bejana ni, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali kita kena faham, munasabah dibahaskan tentang hukum bekas ataupun bejana ni kerana dia adalah wasilah kepada wasilah. Jadi bila ulama bicara dalam bab taharah ni, ulama nak tekankan tentang maqasid taharah. Iaitu wudu, itu mandi wajib, tayamum, itu menghilangkan najis. Okey. Dan wasilah kepada taharah ni ada pelbagai. Antaranya air, antaranya debu tanah yang suci.
Okay, antaranya perkara yang kita boleh guna untuk sertu. Ad-dabir. Okay, dabir ni bahan yang kita boleh guna untuk samak. Okay, untuk samak dabir. Jadi air adalah wasilah kepada wuduk dan mandi wajib. Debu tanah wasilah kepada tayamum. Dabir, bahan yang kita nak guna untuk samak ni, dia adalah wasilah kepada perbuatan ad-dabr. Okay. Samak lah maksudnya. Air pula yang merupakan wasilah ni, air disimpan dalam apa? Air disimpan dalam bekas. Dalam ina ataupun zarf. Zarf pun boleh guna dengan maksud bekas. Jadi bekas ni, yang nak simpan air ni, dia adalah wasilah kepada wasilah. Dia adalah wasilah untuk kita simpan wasilah. Wasilah untuk kita simpan air. Yang mana air tu wasilah kepada wuduk ataupun mandi wajib. Maka sebab tu dia dibahaskan dekat bab taharah ni. Dia ada kaitan kerana dia wasilah kepada wasilah. So kita ada maqasid at-taharah, kemudian kita ada wasail at-taharah. Okey, wasilah taharah seperti air, debu tanah yang suci, dabir, okey. Bawah dia kita ada wasilah kepada wasilah. Wasilatul wasail ataupun wasilatul wasilah. Apa contoh dia? Contohnya perbahasan berkaitan dengan bekas atau bejana ni, dan lagi satu perbahasan berkaitan dengan ijtihad. Yang ada disebutkan juga dalam bab ni, nanti kita akan belajar. So ada dua benda. Nama dia perbahasan tentang bekas dengan bejana. Yang kedua perbahasan tentang ijtihad. Dua ni adalah perbahasan yang kita cakap wasilah kepada wasilah. Maka sebab tu dibahaskan juga dekat kitab at-taharah ni. Itu dia punya munasabah kenapa ianya disebutkan. Jadi kata pengarang kita, babul aniyah. Jadi aniyah ini dia jamak kepada ina. Okey, aniyah dia jamak kepada ina. Contohnya ulama bagi so ina jamak aniyah. Bina jamak dia abniyah. Okey. Siqa asqiyah. Okey. Antara perkataan yang samalah dia punya bentuk jamak dia. Aniyah, af'ilah, abniyah af'ilah. Wazan dia af'ilah. Asalnya ina, fi'al. Okey, kita boleh kata fi'al. Kemudian dia jadi af'ilah. So ina jadi aniyah. Bina jadi abniyah. So babul aniyah, bab yang membicarakan tentang hukum bekas-bekas ni, bejana ni. Kata pengarang kita, dibolehkan, yubah. Maksudnya harus hukumnya untuk kita mengambil bekas, untuk kita menggunakan bekas, okey, yang diperbuat daripada perkara yang suci. Contohnya kayu. Contohnya kayu. Ataupun selain daripada kayu, tak kisahlah apa-apa bahan selain daripada kayu, selagi mana dia suci, dia batu ke, seramik ke, tak kisahlah apa-apa. Kalau dia suci, kita boleh guna dia sebagai bekas. Harus hukumnya untuk kita guna dia sebagai bekas. Dan kita nak simpan air wuduk lah contohnya. Simpan air dalam dia. Kan? Harus untuk kita gunakan dia sebagai bekas. Yubahu minha. Maksudnya minal aniyah. Daripada bekas-bekas itu yang suci, yang diperbuat daripada kayu au ghairihi, ataupun selain kayu. Selagi mana dia suci tak ada masalah. Kita faham dekat situ, kalau dia tak suci, kan, bila pengarang kita kata yubahu minha tahirun, yang suci, maksudnya kalau dia najis, kita boleh guna tak sebagai bekas? Kita tak boleh guna. Kita tak boleh guna sebagai bekas. Dan dia ada perincian dia. Kan, dia ada perincian dia. Kalau dia najis, yang bukan tahir kat sini, dia lawan kepada tahir, dia najis, maka dia ada perincian. Apa contoh bekas yang diperbuat daripada najis ni? Contohnya ulama dalam mazhab kita sebut bekas yang diperbuat aniyah, yang diperbuat daripada kulit binatang yang belum disamak, yang tidak disamak. Kan, jildul maitah alladhi lam yudbagh. Kulit binatang, yang kulit bangkai yang masih belum disamak.
kulit bangkai yang masih belum disamak. So, kulit bangkai yang masih belum disamak, hukumnya najis. Hukumnya najis. Jadi, macam mana kalau ada orang dia guna kulit bangkai yang belum disamak tadi, kemudian dia buat bekas untuk simpan air contohnya. Apa hukum dia? Ada perincian. Ada 3 keadaan. Okey, tuan-tuan dan puan kena fokus, dia ada 3 keadaan. Kita bincang tentang apa sekarang ni? Kita bincang tentang bekas yang diperbuat daripada kulit binatang yang belum disamak. Kulit bangkai yang belum disamak. Hukumnya najis. Kan kita dah belajar dah, bangkai ni kalau kita samak boleh jadi suci kulit dia. Kalau tak disamak, dia najis lah. Okey, kalau bangkai. Melainkan anjing dengan khinzir, bangkai dia sampai bila-bila najis. Samak tak samak, dia sampai bila-bila najis. Dia punya kulit dia. So, kulit bangkai yang selain daripada anjing dan khinzir ni, yang boleh disucikan dengan samak, tapi katakanlah tak ada samak lagi, dia masih lagi kekal najis. Tengok ada orang buat bekas. Okay. Kalau kita simpan, keadaan pertama, kita simpan benda kering dalam dia. Kalau kita simpan benda kering dalam dia, ulama bagi contoh kita simpan gula dengan garam. Gula dan garam disimpan dalam bekas yang diperbuat daripada kulit binatang yang belum disamak. Kulit bangkai lah lebih tepat, yang belum disamak. Apa hukumnya? Hukumnya boleh dalam mazhab Syafi'i, suci. Okay, makruh tapi dia suci. Okay, dia boleh suci. Sebab apa? Sebab bila barang yang ataupun perkara yang disimpan tu kering dan kulit binatang tu tadi, yang bangkai tadi yang belum disamak tu kering, dia kering dengan kering, kalau dua-duanya kering dengan kering tak ada masalah. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar kan, al-jaf bil-jaf tahirun bila khilaf. Okey. Al-jaf bil-jaf tahir bila khilaf. Ataupun sebahagian ulama dia tak setuju benda tu, dia kata al-jaf bil-jaf la yunajjis bila khilaf. Okey. La yunajjisu bila khilaf. Itu untuk kalau apa yang disimpan tu kering, macam garam dengan gula, dan kulit binatang tu sendiri dah kering dah lah. Okay. Kalau yang disimpan dalam dia air biasa, bukan air lain, bukan cairan lain selain daripada air mutlak. Kita bukan bincang dia disimpan dalam tu teh ke, kopi ke, sirap ke, jus ke, tak. Kita bincang air biasa, air mutlak. Kalau disimpan dalam bekas yang najis tu tadi, yang diperbuat daripada bangkai binatang yang belum disamak, disimpan air mutlak, kurang daripada 2 kolah, maka air itu jadi najis. Air itu jadi najis. Tak boleh. Kalau macam tu, air itu jadi najis. Okay, kita tak boleh guna untuk simpan air yang kurang daripada 2 kolah. Kalau dia boleh simpan air yang lebih daripada 2 kolah, katakanlah ada bekas yang dia buat besar daripada kulit bangkai yang belum disamak, besar, lebih daripada 2 kolah. Dia besar, dia boleh tampung air lebih daripada 2 kolah. Tapi bekas besar tu diperbuat daripada kulit binatang yang ataupun kulit bangkai yang belum disamak, apa hukumnya? Hukumnya boleh. Sebab, dan air tu tak menjadi najis. Sebab bila dia melebihi 2 qullah, kita syaratkan kena ada perubahan pada bau, rasa dan warna. Jadi bila disimpan dalam tu, kalau tak ada perubahan bau, rasa dan warna dan dia melebihi 2 qullah, air tu suci. Okay, air tu suci. Itu kalau disimpan air mutlak dalam tu. Kalau disimpan selain air mutlak, katakanlah disimpan cairan lain. Yang mana cairan-cairan lain ni dia tahir tapi dia ghair mutahhir. Tahir yang ghair mutahhir. Kita cakap al-ma'i'at. Ma'i'at, apa-apa liquid atau cairan lain yang bukan air mutlak. Disimpan dalam tu jus oren. Disimpan dalam tu kopi. Disimpan dalam tu teh. Disimpan dalam tu bandung, sirap, apa-apalah. Walaupun melebihi 2 qullah tetap najis. Sebab hukum cairan ni, al-ma'i'at, selain daripada air mutlak ni, hukumnya adalah hukum air yang sedikit. Cairan
yang bukan air mutlak, macam madu, jus, kopi, teh, walaupun dia lebih 2 qullah, hukum dia sama macam kurang daripada air yang kurang daripada 2 qullah. Maksudnya semata-mata bertemu najis, dia akan menjadi mutanajjis. Semata-mata bertemu dengan najis, dia akan menjadi mutanajjis. Jadi kita boleh simpulkan, mungkin kita boleh kata ada 4 situasi. Jika inak tu, bekas itu diperbuat daripada kulit bangkai yang belum disamak, ada berapa situasi? 4. Kalau disimpan benda kering tu tak jadi najis. Contohnya disimpan gula dengan garam. Kalau dia letak air mutlak dalam tu dan dikurang daripada 2 qullah, air mutlak tu jadi najis. Kalau disimpan air mutlak tapi lebih daripada 2 qullah dan air tu tak berubah sifat dia, air tu suci. Kalau dia simpan dalam tu cairan selain daripada air mutlak, madu, jus, teh, kopi apa semua, maka dia menjadi najis, mutanajis bila disimpan dalam tu. Okey. So itu perincian tentang apa? Itu perincian tentang inak yang bekas yang diperbuat daripada kulit binatang atau bangkai binatang yang belum disamak. Jadi tuan-tuan dan puan, izinkan saya untuk bacakan daripada Fathur Rahman karangan Imam Ar-Ramli Al-Ab. Kata beliau, wa kharaja bit-tahir an-najis fala yubahu isti'maluhu illa fi jafin aw ma'in kathir. Okey. Bila pengarang kita sebut tahir dekat sini, yubahu minha tahir, maka terkeluar daripada dia bekas yang najis. Maka bekas yang najis ni tak harus penggunaan dia. Maksudnya dia dilarang untuk digunakan. Bekas yang najis, contohnya diperbuat daripada kulit bangkai yang belum disamak tadi, tak boleh kita gunakan dia. La yubah. Okey, dilarang, haram. Illa fi jaf au ma'in kathir. Kecuali pada perkara yang jika disimpan dalamnya benda-benda kering macam gula dengan garam, ataupun disimpan dalam dia air yang lebih daripada 2 qullah. Maka itu boleh. Boleh. Okey. So ini nas lah daripada Imam Ar-Ramli Al-Ab tentang apa yang saya sebutkan tadi. Min khashabin aw ghairihi la fiddatin aw dhahabi. Tidak boleh yang diperbuat daripada emas dan perak. Asalnya tuan-tuan dan puan-puan, asalnya emas dan perak ni boleh digunakan lah sebab dia suci. Emas ni najis ke suci? Emas ni suci. Zahab fiddah, perak. Dia najis ke suci? Jawapannya dia suci. Memandangkan dia suci, sepatutnya dia masuk dalam keumuman lah. Maksudnya kita boleh guna perkara yang suci untuk jadikan bekas, termasuk emas dan perak. Akan tetapi, emas dan perak ini dikecualikan. Tak boleh. Walaupun dia suci, bukan sebab dia najis. Dia suci. Walaupun dia suci, tak boleh digunakan juga. Kerana nas-nas hadis yang datang yang warid tentang larangan menggunakan emas dan perak. Antaranya hadis Nabi SAW, yang Nabi SAW bersabda, La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Jangan kamu minum dalam bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, dan jangan makan daripada pinggan lah, kita cakap yang diperbuat daripada bekas dan perak. Okey. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, dalam hadis yang sahih juga, orang yang dia menggunakan bekas emas dan perak ni untuk makan atau minum, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sungguhnya dia memasukkan, seolah dia memasukkan dalam perut dia, kita cakap cebisan daripada api neraka. Okay, bila dia guna bekas air dan perak untuk makan dan minum, seolah dia masukkan dalam badan dia tu cebisan daripada api neraka.
So itu juga antara larangan menggunakan bekas emas dan perak. Larangannya banyaklah warid dalam hadis dan kesemuanya hadis-hadis sahih. Kebanyakannya hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih belaka. Walaupun dalam hadis sebut tentang jangan makan dengan minum. La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Hadis kata la tashrabu dengan la ta'kulu. Makan dengan minum. Cuma ulama mazhab Syafi'i mengkiaskan apa sahaja penggunaan yang lain selain daripada makan dan minum kepada makan dan minum. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Maksudnya pengharaman menggunakan emas dan perak sebagai bekas ni, dia bukan sahaja haram jika emas dan perak tu menjadi bekas untuk makan dan minum. Jadi pinggan, jadi cawan, tak. Bahkan dia haram untuk kegunaan lain. Kalau kita nak guna emas dan perak tu untuk buat meja, haram. Kita nak guna emas dan perak tu untuk buat pen, haram. Kita guna emas dan perak tu untuk buat pensel box, haram. Kita nak guna emas dan perak tu untuk buat bakul, haram. Kalau ada orang nak buat daripada bakul. Kalau dia nak buat bakul lah kan, macam mana tu, wallahualam. Kalau dia nak buat bakul ke, dia nak buat perhiasan tertentu ke, haram. Okey. Dia nak buat apa, contohnya macam apa-apalah, tongkat cantik ke, kemudian tongkat. Dia nak pakai tongkat tu, dia buat daripada emas kan, tongkat cantik. Emas betul contohnya, buat daripada perak ke, haram. Apa sahaja bentuk penggunaan terhadap emas dan perak tadi haram. Tak limited kepada makan dan minum. Walaupun dalam hadis sebut tadi, la tashrabu dengan la ta'kulu. Jangan minum dengan jangan makan. Tetapi ulama dalam mazhab kita kiaskan. Sebab apa? Sebab ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, okey, para ulama dalam mazhab kita, mereka menyebutkan bahawa bila Nabi SAW sebut makan dan minum, itu kerana itu yang menjadi kebiasaan pada zaman Nabi SAW. Itu ialah bentuk penggunaan yang menjadi kebiasaan. Itu yang ghalib. Itu yang biasa. Itu yang kathir, itu yang banyak. Jadi yang biasa dan banyak pada zaman Nabi SAW, emas dan perak ni jika digunakan sebagai bekas, dia digunakan untuk bekas makan dan minum. Kebiasaannya. Dan ada kaedah dalam ilmu usul fiqh, jika suatu perkara itu kharaja makhrajal ghalib, dalam kes ni mafhum. Emas dan perak ni mafhum laqab. Jika dia kharaja makhrajal ghalib, maka la mafhuma lahu. Ataupun la mafhuma laha. La mafhuma lahu. Jika satu perkara tu, dia Nabi SAW sebutkan kerana itu yang menjadi kebiasaan, kerana itu yang banyak, maka tak ada mafhum baginya. Jika tak ada mafhum baginya, maka hukum ini tak terhad pada makan dan minum. Okey. Makan dan minum ni adalah bentuk penggunaan yang biasa dan banyak ada pada zaman Nabi SAW. Tapi bukan diterhadkan pengharaman itu jika kita gunakan bekas ni untuk makan dan minum. Tak terhad. Tak ada mafhum padanya, maka dia tak terhad untuk makan dan minum. Bahkan ulama dalam mazhab kita kiaskan apa sahaja bentuk kegunaan yang lain dengan makan dan minum. Macam Ana cakap tadi lah, dia nak buat jadi pen ke, emas dan perak tu jadi pen, jadi meja, jadi dinding, jadi bakul, jadi katil, jadi mangkuk tandas, semua haram. Tak boleh. Semua haram. Apa sahaja bentuk istikmal, haram. Kan. Dan adalah perincian-perincian dalam kitab fiqh sebutnya, hatta istikmal yang makhluk ataupun istikmal yang dari sudut adat kebiasaannya orang tak buat pun haram juga. Itu ada dia punya tafsir lah. Istikmal yang dari sudut adatan orang tak buat pun haram juga. Contohnya apa? Contohnya dia ada bekas emas dan perak. Dia buat macam bentuk bakul. Tapi dia tak letak barang, dia buat macam bentuk bakul tapi dia tak letak barang dalam tu. Katakanlah diguna untuk duduk atas bakul tu. Wallahualam, mungkin dia tahan kan. Mungkin emas tu kuat, tahan. So dia ada emas, bakul daripada emas tapi dia tak letak barang dalam tu. Dia terbalikkan, kemudian dia duduk atas tu. So bentuk penggunaan tu sekarang, bentuk penggunaan yang secara urufnya orang tak buat macam tu lah. Secara adatnya mana ada orang buat macam tu. Okey.
itu pun tetap haram juga. Itu pun tetap haram juga. Hatta istimal yang macam tu pun haram juga. Hanya sahaja ulama ada bagi beberapa pengecualian lah. Antaranya pengecualian yang ulama berikan untuk wanita. Wanita boleh pakai emas dan perak untuk tujuan perhiasan yang dipakai. Wanita, ada pengecualian, dia boleh guna emas dan perak untuk tujuan perhiasan yang boleh dipakai. Untuk tujuan perhiasan yang boleh dipakai. Itu antara pengecualian yang diberikan. Kalau lelaki, dia dikecualikan perak khususnya dikecualikan perak untuk diguna cincin, sebagai cincin untuk dipakai. Lelaki dikecualikan dia boleh pakai perak untuk cincin yang dia pakai. Wanita dikecualikan daripada keumuman pengharaman tadi itu untuk diguna emas dan perak pada apa sahaja perhiasan lah yang dipakai. Gelang ke, rantai ke, tak kisahlah apa dia nak buat. Yang dipakai. Itu pengecualian. Selain daripada tu, pengharaman ini include lelaki dan perempuan. Itu pertama. Keduanya, hatta kalau dia tak guna, katakanlah saya adalah set pinggan mangkuk dia buat daripada emas ni. Contohnya dia tanyakan. Ada orang tanya, dia kata, saya ada set pinggan mangkuk yang dibuat daripada emas dengan perak cantik ni. Okey. Tapi saya tak guna untuk makan dan minum dalam dia. Saya guna dia sebagai perhiasan je. Kalau tetamu masuk dalam rumah, dia nampak dekat kita punya almari, set pinggan mangkuk emas cantik. Kita simpan je dalam tu. Hatta mungkin sampai dah berhabuk dah. Untuk apa? Untuk jadi macam perhiasan lah. Orang masuk rumah tengok, cantik lah. Set pinggan mangkuk emas ni. Emas betul. Kan? Tak pakai pun. Saya tak sentuh pun. Saya tak sentuh pun. Dia hanya jadi macam perhiasan je. Sebab apa hukum dia? Hukumnya juga haram. Walaupun ianya tak digunakan. Dibiarkan sahaja dalam rumah tu. Ataupun disimpan je. Hatta dia tak jadikan perhiasan. Disimpan je. Disimpan dalam almari je. Disimpan. Hatta kalau disimpan pun haram. Kita ada dhabit dalam mazhab Syafi'i. Kullu ma haruma isti'maluhu harumat ittikhadhuh. Ataupun kita boleh kata kaedah lah. Sebab kaedah ni dia akan merangkumi permasalahan daripada bab-bab yang pelbagai. So lagi tepat dia kaedah. Dhabit ni biasanya dia akan merangkumi permasalahan dalam satu bab yang sama. So kaedah. Okey. Kita boleh kata kaedah. Kullu ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhuh ataupun haruma iqtina'uh. Okay, sebagai ulama kata ittikhadhuhu, sebagai ulama kata iqtina'uh. Semua perkara yang haram untuk kita guna dia, haram untuk kita simpan dia. Al-ittikhadh maksudnya al-iqtina'. Al-ittikhadh maksudnya al-iqtina'. Maksud al-ittikhadh dengan al-iqtina' ni simpan. Semua perkara yang haram untuk kita guna dia, haram untuk kita simpan dia. Semua perkara yang haram untuk kita guna dia, haram untuk kita simpan dia. Okay, kalau dia ada set pinggan mangkuk emas yang cantik tadi tu, hatta dia tak guna, dia simpan je dalam almari, tetap haram. Tetap haram. Kan? Dan ulama bagi furu' lain ataupun bagi permasalahan lain untuk kaedah ni, kullu ma haruma isti'maluhu harumat ittikhadhuh ni, ulama bagi contoh alat muzik. Contohnya gitar. Yang mana dia haram dalam mazhab Syafi'i. Gitar. Okey, hatta empat mazhab ana haram gitar. So dia ada gitar. Dia kata gitar ni cantik, saya beli. Gitar orang cakap vintage. Gitar ni dengan design dia custom made. Gitar ni custom made. Mahal, 50,000. Ni gitar ni custom made dan vintage. Dia buat tahun 80-an contoh. Kan, model ni pernah dipakai oleh penyanyi rock sekian-sekian. Mahal ni, tapi saya tak guna.
Ya, orang cakap apa? Orang cakap dia cakap dekat orang lain, saya tak guna, saya tak pakai pun, saya tak petik pun gitar ni. Saya simpan je ataupun saya biar je dekat sudut rumah saya untuk orang tengok nampak macam perhiasan lah, letak kat dinding ke apa kan. Hukumnya haram juga. Gitar tadi haram kita guna dia. Sama macam kita guna bekas emas dengan perak. Sama. Gitar haram kita guna petik dia, okey, alat muzik. Sama juga macam bekas emas dan perak. Apa yang haram kita guna, haram untuk kita simpan. Kullu ma haruma isti'maluhu harumat ittikhadhuh. Maka ada gitar, semata-mata ada gitar disimpan situ dalam rumah dia, haram hukum dia. Dia kena buang. Ataupun dia kena pecahkan ke, ataupun dibuat apa-apalah, okey, yang sepatutnya. Kan, kalau dia nak jual gitar tu pun ada permasalahan dia. Permasalahan jual beli alatul lahu. So itulah tentang apa yang haram untuk kita guna, haram untuk kita simpan. Kemudian kita baca rangkap ke 102, kata Imam Ibn Raslan, fayahrumu isti'maluhu kamirwadi limra'atin wajaza min zabarjadi. Maka haram menggunakannya, yakni wadah dari emas dan perak, seperti menggunakannya untuk gagang celak. Gagang celak. Mirwat ni kata para ulama, tuan-tuan dan puan-puan dalam waktu sekalian, mirwat ini ulama kata mil al-mukhulah. Al-mukhulah, celak punya bekas tu, bila kita buka dia, kita nak letak celak kat mata tu, batang celak tu, kita buka dia, batang celak kita nak bubuh kat mata tu, itu dipanggil mil al-mukhulah ataupun al-mirwat. Mil al-mukhulah ataupun mirwat. Batang celak kita letak kat mata tu. Sekecil itu pun haram. So sekarang pengarang nak bagi tahu dekat kita, hatta walaupun kadar emas tu sikit dan kecil, macam yang ada dekat mil al-mukhulah, batang celak tu, untuk kita letak kat mata tu, hatta sekecil itu pun haram. Fayahrumus isti'maluhu kamirwadi. Limra'atin, haram hatta bagi wanita. Kalau bagi wanita haram, bagi lelaki lagi haram. Kan? Macam Ana cakap tadi, untuk wanita pun haram isti'mal emas dan perak, melainkan kita guna untuk perhiasan yang dipakai. Melainkan perhiasan yang dipakai. Tapi kalau dia bukan perhiasan dipakai, macam celak, bekas celak ataupun batang celak tu, dia bukan perhiasan yang dipakai kan? Haram, hatta untuk wanita. Okay. Wajaza min zabarjadi. Harus daripada logam lain, batu ataupun logam lain yang dikata sini mulia. Maksudnya yang kita cakap harga mahal lah, nilai tinggi. Dia bagi contoh sini zabarjad. Zabarjad ini dalam bahasa Inggeris dia batu yang dipanggil peridot. Dia hijau kekuningan. Maksud Imam Ibn Raslan, yang haram ni emas dan perak sahaja. Bahan lain yang kita guna untuk buat jadi bekas ke, untuk perhiasan, walaupun dia mahal, hatta kalau kita kata dia lagi mahal daripada emas dan perak, dia lagi mahal, tapi dia bukan emas dan perak, hukumnya harus kita boleh pakai. Yang sebagai ulama kata makruh lah. Okay. Hukumnya harus kita boleh pakai. Untuk perhiasan, untuk kita buat bekas. Kan? Daripada bahan-bahan lain yang, ataupun logam-logam lain yang kita cakap ada nilai yang tinggi. Ataupun batu-batu, perlian contoh. Kan kita cakap contohnya dia ada zamrud, emerald. Dia pakai batu emerald ke, pakai batu peridot ni, zabarjad ke, sapphire ke, diamond, permata ke, ruby ke, ruby warna merah. So bahan-bahan lain, hatta walaupun dia mahal sekalipun, batu-batu yang mahal, berlian-berlian ni, kalau kita nak guna dia untuk bekas, kegunaan-kegunaan yang lain, hukumnya boleh, harus. Cuma ada ulama kata dia boleh bawa kepada makruh lah kalau ada pembaziran yang jelas. Tapi hukumnya asalnya boleh. Berbeza dengan emas dan perak, haram. Kenapa begitu? Ini kerana ulama menyebutkan illah pengharaman, illah. Okay, wal illatul wasful ladzi qad iqtada hukman.
Illah ni adalah sifat yang ada pada suatu perkara yang menyebabkan terkait pada dia hukum tertentu. Kan? Wal illatul wasful ladzi qad iqtada ataupun qad arrafa hukman bihadza mabhathul hukmi wafa. Kata salah seorang ulama dalam usul illah ni adalah sifat yang ada pada satu perkara yang dikenankan kita terhadap hukum. Qad arrafa ataupun qad iqtada. Satu sifat yang ada pada satu perkara yang mana hukum itu berlega kerana wujudnya sifat tu. Kalau sifat tu ada, hukum tu ada. Kalau sifat tu tak ada, hukum tu tak ada. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Kalau illah tu wujud, hukum pun wujud. Illah tu tak ada, hukum tak ada. Illah ni penyebab lah kita boleh kata. Untuk mudahkan tuan-tuan dan puan-puan dia penyebab. Boleh kata dia macam penyebab ataupun faktor. Kita boleh kata dia adalah faktor kepada kenapa benda tu haram. So illah pengharaman emas dan perak ni, penggunaan emas dan perak ni, faktor pengharaman penggunaan emas dan perak ni, ulama dalam mazhab kita sebutkan kerana dia ada kasr qulubil fuqara. Dia menyebabkan orang fakir dan miskin kalau tahu ataupun nampak, hati mereka akan rasa sedih. Hati mereka akan rasa sedih. Hati mereka akan terasa lah sebab tengok kemewahan yang ada kat diorang ni. Okay. Sebenarnya ilahnya banyak. Macam Imamul Haramain dalam Nihayatul Matlab, dia senaraikan ilah yang banyak. Tapi ilah yang masyhur disebutkan oleh ulama mutakhirin dalam mazhab kita, dia adalah kasr qulub al-fuqara. Orang fakir miskin, kalau dia nampak ataupun kalau dia tahu orang tu ada bekas daripada emas dengan perak, akan menyebabkan hati dia sedih. Terutamanya kalau dia nampak. Habis kenapa batu-batu lain boleh? Batu-batu berlian ke yang mahal-mahal yang lain boleh? Ulama kata kerana biasanya orang fakir dan miskin tak kenal benda tu. Dia tak tahu. Dia tak tahu benda tu nilai dia macam mana. Dia tak tahu benda tu mungkin lagi berharga daripada emas dengan perak contohnya. So tak apa. Tapi emas dengan perak dia benda yang common yang orang fakir tahu. Fakir dan miskin tahu. Maka sebab tu tak boleh. Okay, itu ilah yang disebutkan dalam mazhab kita lah. Itu ilah yang disebutkan dalam mazhab kita. Kan? Nana baca last daripada Ar-Ramli Al-Ab ni, Imam Ar-Ramli Al-Ab rahimahullah, nas ni, kemudian kita pergi soal jawab lah kalau ada. Kata Imam Ar-Ramli ni, yajuzu isti'malul ina' minal jauharin nafis. Harus untuk menggunakan bekas daripada batu atau berlian yang mahal. Perkara-perkara yang mahal. Kazabarjat. Peridot tadi. Wa yaqut wa balwar. Yaqut permata, okey. Balwar ni sejenis batu jugalah yang kita cakap tinggi nilainya. Wa min at-tib al-murtafa' ataupun murtafi'. Dan kalau dia nak guna minyak wangi daripada wangian yang kualiti tinggi yang mahal, kadang-kadang wangian kecil-kecil tu RM400, RM800 kecil-kecil je botol dia. Kamiskin wa anbarin wa kafur. Okey. Contohnya misk kasturi, kijang. Anbar, dia minyak wangi campuran asalnya dia ambil daripada ikan paus sikit. Dia ambil daripada ikan paus, minyak ikan paus, kemudian dia dicampur-campur, dia jadi anbar, wangi. Kafur lah. Binaan ala anna illata tahrimi ina'i dhahab wal fiddah al-ain. Kalau ikut Imam Ar-Ramli, illahnya kenapa bahan-bahan yang lain boleh tapi emas dan perak tak boleh? Kan, kalau ditanya Imam Ramli kenapa bahan-bahan yang lain ni boleh, permata lah, ruby, sapphire ni semua boleh, emas dan perak tak boleh? Pandangan Imam Ramli al-ain. Al-ain tu maksudnya sebab dia tu sendiri emas dan perak haram. Emas dan perak tu haram kerana dia tu sendiri emas dan perak. Dia disebutkanlah hadis. Dia tu sendiri emas dan perak. So Imam Ar-Ramli ni dalam Fathur Rahman ni lah cenderung bahawa ilahnya adalah al-ain. Okay, al-ain. Dan ada sebahagian fuqaha mutaakhirin dalam mazhab kita cakap ilah pengharamannya bukan kerana dia ain tapi kerana dia tak ada kasr qulubul fuqara. Okey. Ala kulli hal, tak apalah itu khilaf. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan faham maksud Imam Ar-Ramli ni dan apa yang terkandung dalam Nazam Zubat ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung
103 insya-Allah rangkap 103. Jadi kalau ada soalan anda tengok dulu. Ada soalan ya? Kiranya kalau keluar sendiri time solat tak ada masalah kan? Cuma untuk next solat dia kena sucikan ke ataupun boleh proceed? Tentang kalau dia keluar time solat tu dia maafkan tu betul. Untuk kalau dia keluar untuk solat yang seterusnya dia kena sucikan ke tidak, wallahu a'lam, ana tak ingat. Ana tak ingat. Ana akan cari dan nanti ana bagi jawapan lah kalau dalam Telegram. Ana ada buat grup Telegram. Tapi soalan ni bagus. Ana tak ingat. Ana tak ingat dan ana tak pasti. Kalau ikutkan nak teka-teka boleh lah. Ya. Teka-teka ana cakap boleh je proceed sebab dia memang najis dimaafkan. Tapi wallahu a'lam ana kena cari balik. Check balik. Okay. Ana kena check balik. Ana tak berani nak kata jawapan dia. Ada soalan lain? Kalau bingkai cermin mata macam apa macam? Kalau bingkai cermin mata haram, sama. Haram juga. Macam mana cakap tadi, apa sahaja kegunaan haram. Yang hanya dibolehkan sedikit untuk wanita bagi tujuan perhiasan. Okey, tujuan perhiasan. Contohnya gelang ke, cincin ke, rantai ke. Mungkin kalau untuk wanita, bingkai cermin mata emas bagi nampak cantik tak apalah. Okey, untuk lelaki haram. Confirm haram. Okey, untuk lelaki pun haram. Sedikit saduran emas pada jam tangan juga haram bagi wanita. Tak. Saduran emas kita akan belajar nanti. Saduran emas ni dia panggil dalam ilmu fiqah perbahasan dia at-tila ataupun al-matli bizahab. Al-matli bizahab ni benda yang disadur dengan emas. Bagi wanita, khususnya wanita, tak apa. Kalau sadur dengan emas, harus. Jam tangan, sadur dengan emas harus. Tak ada masalah. Hatta kalau jam tangan tu daripada emas full pun tak ada masalah untuk perempuan. Kalau memang jam tangan tu untuk ni kan, perhiasan, untuk wanita tak apa. Jam tangan mahal kan, untuk cantik kat tangan contohnya. Hatta full dibuat emas pun tak apa bagi perempuan. Hatta kalau dibuat full daripada emas. Apatah lagi sadur. Kalau sadur lagi, boleh lah. Kalau full boleh, sadur lagi. Sebab sadur ni dia just macam lapisan nipis je. Okay. Jadi hukumnya harus. Untuk wanita harus. Okay. Untuk wanita harus. Tak haram. Ana ada bahas dalam risalah Ana buat dulu tentang hukum pakai jam emas. Dan ada quote daripada beberapa pengkaji lah daripada barat tentang tentang dunia sosiologi, antropologi dan sebagainya ni, yang mereka kata jam tangan ni zaman sekarang ada yang anggap dia sebagai aksesori. Kan, walaupun asalnya jam tangan ni dia fungsional. Kita pakai untuk tahu masa, tapi kemudian dah jadi aksesori perhiasan. So bila dia jadi aksesori perhiasan, kalau perempuan pakai emas harus. Okey. Hatta kalau full emas pun harus, sadu lagilah harus. Okey, tak haram. Ada soalan lain? Barang yang ada campuran emas atau perak atau campuran emas dengan lain atau perak lain atau lain macam mana? Kalau emas dan perak tu tulen, okey? Haram. Tapi kalau dia bukan tulen, bukan emas dengan perak tulen tak apa. Tapi kalau ada campuran, haram. Kalau ada campuran emas, okey, campuran perak daripada emas dan perak yang tulen haram.
Channel Telegramnya, antum boleh tengok dekat Ana punya, apa nama dia, Facebook Ana. Antum cari nama Abdul Aziz kat tulis nama Abdul Aziz, kan, cari Ana punya profile, ada dekat Ana punya post malam kot, Ana bagi link. Ataupun 2 hari lepas. Link Telegramnya, Hmm. Emas dalam pemakanan, Ana pernah dengar dia perbahasan edible gold. Orang biasa letak dekat atas sushi ke apa. Wallahualam, Ana tak tahu. Ada beberapa soalan yang Ana cakap Ana tak tahu ni, Ana KIV. Ana memang tak tahu. Soalan ni Ana kata wallahualam Ana tak tahu. Ana akan simpan emas untuk makanan ni. Bukan kita ada edible gold zaman sekarang. Ana kena kajilah. Ana tak tahu edible gold tu emas apa. Emas yang biasa kita tengok dekat atas steak mahal-mahal ada emas kan. Ada taburan emas kat atas sushi mahal-mahal. Edible gold ni Ana tak tahu. Soalan pertama tadi yang Ana tak tahu apa tadi? Soalan pertama Ana lupa dah tadi. Yang ni. Darah ni untuk naik solat, Ana tak ingat. Okay, Ana tak berani nak jawab lah. Ana tak tahu. Apa yang Ana tak tahu atau apa yang Ana syak, Ana tak jawab. Ana akan jawab Ana akan jawab jika jawapan tu Ana yakin atau Ana ghalabatul dhann. Nombor 3 tadi yang tentang campuran emas dengan perak, itu Ana tarik balik. Ana pun syak. Ana kena cari, Ana kena kaji dulu. Ana tarik balik jawapan dia. Ana kena kaji campuran emas dengan perak. Campuran emas. Itu pun Ana KIV. So ada 3 soalan Ana KIV. Edible gold, darah jika kita bincang tentang nak masuk solat seterusnya dengan campuran emas, Ana KIV. Okay, Ana minta maaf tak boleh jawab, nak buat macam mana? Takkan Ana nak kena bagi jawapan kan? Yang Ana tak boleh jawab, Ana tak boleh jawab lah. Ada soalan lain? Tak ada. Okay, so sampai sini saja. Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah tersilap cakap daripada Ana sendiri. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Okay, setelah habis pilihan raya kan, minggu depan. Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah tersilap cakap daripada Ana sendiri. Jangan lupa untuk doakan untuk Ana dan juga untuk negara Malaysia ini. Moga kita dapat pemimpin yang berkelayakan dan layak untuk perintah negara kita lah, dan juga yang akan memimpin dan membuat keputusan yang memberi maslahah kepada orang Islam. Okey. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.